Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam sejahtera di laman maya. Apa khabar saudara semua? Khabar Ruby Din bersama pasangannya. Saya mendoakan Ruby bahagia. Saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Fui, thank you hadir sabah malam. Harimau Berantai, Mak Sani, Syamsul Anwar, Mustafa Ilyas, terima kasih saudara sentiasa bersama dengan saya, menemani saya. Teman Ruby, apa khabar Abi? Sihat ya? 4 tulang kering, nenek porak. Macam-macam gambar ada man. Senur Azwa, Zainul Abu Hassan, Laban Tebin Kulub Sawa. Supian, Hafazah Abu Bakar, Harimau Berantai, Nisa Yusuf, Syar Ibrahim, Yusuf Awam. Apa khabar brother? Berakhir cerita man. Terima kasih man. Waksu, Aris Saleh, Azni Daud. Apa khabar saudara? Berakhir manteban ni apa, kongrat Class of 2021. Asetsu, Edinor, Markim Kama Ismail, Kama Awang. Banyak gambar. Harimau Berantai, Mimimi, Rahman Sinan, Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Apa khabar orang Kota Baru ni? Sajak nak baca sikit lagi ni. Osman Long, Saudara Anu, Roza, Fazlah Rozla, Ahmad Arsyad, Thomas Tan, Awi Thomas, Nurani Rahmat, Abdul Razak Ahmad. Dan terima kasih Saudara Azmi. Share saudara ya. Baiklah saudara, saya yang mana tak sempat saya sebut satu persatu, saya akan santun malam ini. Anda tidak kesepian, anda tidak keseorangan. Pasti anda akan saya santuni. Anda adalah sahabat saya, sahabat sejati dalam maya. Sama ada anda bersetuju atau tak bersetuju dengan saya, inilah lumrah alam kehidupan. Baik saudara, hari ini 8 Syawal. Dah 8 hari dah kita merayakan Idul Fitri. Cepat sungguh masa berlalu saudara. Terjahan waktu begitu pantas. Dan kita kadang-kadang teralpa bahawa hari ini sudah 8 hari dah hari raya. Hari raya di Khamis 20 Mei 2021 dan malam Jumaat. Kerana itu marilah kita bersama nanti usai pencerahan ini, kalau ada kesempatan waktu, kita duduk di tengah sembahyang, kita baca surah Yasin. Bukan surat ya, saya tengok banyak kirimannya mereka kata surat Yasin. Masa bila pula Allah menghantar surat pada kita? Surah Yasin. Supaya saya ingin memperbetulkan saja, bukan pandai, tidak saudara. Terima kasih Bi. Jadi kalau duduk di tingkat sembahyang, kita melakukan solat sunat, solat hajat dan sehingga tahajud. Tahajud ini mesti dilakukan sepertiga malam. Mesti tidur dulu. Kalau tak tidur, buat terus tahajud tu rasanya tak tahulah saya. Mengikut pengetahuan saya, mesti sepertiga malam kita melakukan solat tahajud, berdoa kepada Allah SWT segeralah mengusir virus corona daripada bumi bertuah ini. Dan waktu yang sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya segera mengirimkan burung ababil, sebagaimana Allah menghantar burung ababil terhadap tentera ini Abraha yang mau menawan kota Mekah. Yang ini moga Allah mendatangkan burung-burung ababil kepada Zionis yang sedang meratah nyawa, darah dan air mata warga Palestin. Saudara, baik. Hari ini nampak gayanya keadaan masih lagi menyeramkan, amat mengerikan kerana peningkatan masih begitu ketara. Dia bukan naik 1-2 orang. Semalam 6,075, hari ini jumlah kenaikan mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah 6,806 orang. Peningkatan kepada 700 lebih saudara. 309 orang. 6,806. Jumlah keseluruhan terkumpul 492,000. Dah dekat setengah juta dah ni warga negara kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dengan mengundang kematian paling tertinggi hari ini, iaitu 59 orang. Jumlah warga kita yang tewas akibat virus corona terkumpul adalah 2,099 orang. Hari ini sahaja 59 orang. Jadi saudara, itu keadaannya ya.
Saya pun bersin. Barang dijauhkan Allah. Sejuk, bukan apa tak. Cuaca. Sebab dalam suasana sekarang ni, bila musim hujan, sejuk, panas, kita mudah dijangkiti oleh penyakit sesama, demam dan sebagainya dalam usia yang seperti ini, saudara. Jadi laporan seterusnya di Perlis, ada peningkatan. Semalam 6, hari ini 8 orang. Yang selama ini kita bangga di Perlis, sifar, hari ini dah 8 orang warga Perlis yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah ada penurunan, semalam 445, tapi hari ini 417. Di Pulau Pinang tiba-tiba mendadak lagi. Cek, Mami, Combi, Nana. Awak lagu tu. Semalam 183. Lah ni, hari ini saja 362, cik oi. 362 warga Pulau Pinang, anak mami ke, anak mamu ke, anak mama ke, dia tak peduli, dia Kedah semua sekali. Jumlahnya 362 orang di Pulau Pinang. Perak pun yuk, dah mula nak ngaban tabin yuk. Semalam dia naik daripada 160, dia naik 220. Hari ni yuk dia naik lagi 248 orang. Sebab itu teman abah mereka, kalau boleh duduk rumah aja, jangan apa nak pergi keluar pun, bukan ada orang menjual pun. Nak pergi rumah orang lain dia kena saman nanti, tak ada SOP. Duduklah di rumah, jagalah, rawatlah cinta kasih bersama keluarga. Ya saudara, jadi warga Perak berhati-hati ya. Sebab gelombang kenaikan di Perak begitu ketara sangat. Sebab 6 hari dulu 182, kemudian dia turun 115, kemudian dia naik balik 203, kemudian dia turun 160, semalam naik balik 220, hari ini dia melonjak 248. Ini kedudukan gelombang yang ada di Perak. Dia macam di Sarawak juga gelombang itu. Berhati-hati orang Perak. Yuk, Abang Tabin mereka tak pakor yuk. Kalau dia dah serang ni, ini tambahlah varian yang bukan-bukan ni. Kena pula sekarang ni musim hujan. Kemudian di Selangor. Di Selangor semalam 2,251. Hari ini 2,277. Tidak kurang, meningkat juga lagi. 2,000 lebih dah. Takkanlah tiap hari di Selangor ni 2,000. Sedangkan mereka masih lagi di Selangor, masih lagi tak nak tutup lagi. Masih kilang-kilang masih dibuka. Apa halnya tu? Di wilayah Persekutuan ada penurunan sebab semalam 660, tapi sedikit sangat. Tak terasa. 655. Dan di Putrajaya meningkat. Semalam 9, hari ini 35. Ni Putrajaya, ni kawasan ni tempat tinggal pegawai kerajaan. Kebanyakannya mereka yang bekerja dengan sektor kerajaan. Di Putrajaya sudah naik daripada 9 kepada 35. Bahaya ni. Dan di Negeri Sembilan juga meningkat. Semalam 189, hari ini 291. 3 hari berturut-turut. Dia turun 243, dia turun 149, kemudian dia naik 189, hari ini 291. Begitu juga di Melaka. Melaka semalam 122. Kurang 5 orang, tapi hari ini naik balik di Melaka 212. Dan di Johor walaupun ada pengurangan. Sebab semalam 699, tapi hari ini dia turun tak banyak mana. Kerana 615 saja. Di Pahang ada meningkat. Daripada 150 naik 157. Di Terengganu juga ada peningkatan. Terengganu ni macam di Perak ya. Ada Terengganu kena ingat. Gelombang di Terengganu juga seperti di Perak saya lihat. Kerana mula-mulanya dulu dah double digit. Daripada 119 dia turun 58 saja. Tiba-tiba dia meningkat 201, dia turun balik 156, kemudian dia pilih balik 203, hari ini meningkat di Terengganu 233. Jadi gelombang virus corona di Terengganu seakan-akan seperti gelombang di negeri Perak. Di Kelantan masih lagi begitu. Gelombangnya tidak begitu tinggi dan tetapi mendata dalam keadaan yang tidak baik. Kerana di Kelantan hari ini 426, semalam 441. Sebelum itu 406, 3 hari berturut-turut 400. Bukan sedikit di Kelantan. Di Sabah ini Rusini Kurengot. Berhati-hati sangat ni sebab saya tengok Sabah besar kemungkinan kerana musim hujan datang, maka Sabah sudah ada peningkatan. Mula-mula dulu 60 orang saja 4 hari dulu. Semula dia naik 95, dia naik 160, hari ini meningkat 245. Ini di Sabah.
Dan di Labuan juga begitu. Daripada 6 orang 2 hari lepas dia naik 14, dia naik 17. Jadi ada gelombang peningkatan di Sabah. Begitu juga di Sarawak. Di Sarawak amat mengerikan. Kerana daripada 512 orang 2 hari lepas dia turun 323, hari ini melonjak 608 orang. Itu keadaannya sekarang ni. Laporan yang saya lihat bahawa angka-angka yang ada di hadapan saya ini adalah angka-angka yang tidak begitu menyenangkan dan peningkatannya begitu ketara. Daripada 6,075 semalam, hari ini terus melonjak lagi 6,806. Jadi saya minta lah supaya kita berhati-hati dan sentiasa menjaga kebersihan. Tak boleh, kalau boleh duduk di rumah. Duduk di rumah, rawatlah kita kasih bersama keluarga. Pastikan jaga kebersihan. Ini satu hal lagi ni. Ini kata lebay pas je lah. Saya sekarang ni, kalau mereka ni menteri tak putih, saya panggil lebay je lah. Kata seorang lebay pas tu, dia kata keputusan sama ada kerajaan persekutuan akan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka dibincangkan esok. Kita kata bukan secara menyeluruh PKP ni. Kita nak lockdown total. Bukan PKP. Tutup terus negara kita ni. Jadi Menteri Jabatan Perdana Menteri yang jaga haiwan undang-undang atau Taqiyuddin berkata ia akan dibincangkan dan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara di Putrajaya. Katanya mesyuarat itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri jam 3 petang besok untuk mengambil keputusan. Kita harap supaya keputusannya tutup terus. Kita minta total lockdown 21 hari. Bukannya kita minta supaya PKP seluruh negara. Tak ada. Total lockdown. Tutup negara kita ni. Tapi bila kita nak tutup tu, pastikan ada makanan. Pastikan rakyat dijaga. Sebab kali ini serangan yang ketiga ni 3.0. Dia bukan main-main ni. Tahu? Jadi kita mengharapkan jadi Saudara Rahmat Ricky, Saudara Zainal Abidin, Saudara Busu Kasim, dan kita mengharapkan supaya kepimpinan negara dapat memutuskan sesuatu keputusan yang benar-benar tuntas demi keselamatan negara. Okey, saudara, itu laporan COVID. Sekarang ni kita keras pendek. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita ajak orang buat kebaikan, bila dia melakukan kebaikan, mereka dapat pahala, jumlah pahala itu pun dapat pada kita. Sebaliknya, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka yang sedikit pun. Jadi fair. Kalau you ajak orang tu buat baik, maka dapat pahala. Berapa banyak orang tu dapat, maka kita pun dapat. Tapi kalau kita mengajak buat dosa, berapa banyak orang tu buat dosa, kita juga menanggung dosa yang sama. Itu keadaannya. Jadi pengajaran siapa sahaja yang berperanan mengajak, menasihat serta membimbing kepada kebaikan, mereka adalah guru. Guru yang ingin mendapat ganjaran pahala berterusan akan sentiasa melengkapkan dirinya dengan ilmu yang benar-benar sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Seorang guru akan sentiasa berusaha gigih dan bersungguh-sungguh menyampaikan ilmunya kepada orang lain tanpa mengira penat lelah bagi melahirkan generasi baru yang berilmu dan memberi impak kepada kehidupan masyarakat. Guru yang menyampaikan, mendidik dan mengajar sesuatu ilmu yang benar, dia pasti akan mendapat ganjaran pahala sama seperti pahala orang yang beramal dengan apa yang telah diajarkannya. Jadi semakin ramai bilangan pelajar yang dibimbing dan diajar melakukan perkara yang baik dan bermanfaat, semakin banyaklah pahala yang diperolehi. Orang yang mengajar, membimbing dan menunjukkan yang buruk dan jahat, dia juga akan memperolehi ganjaran dosa sebanyak orang yang mengikuti dan beramal dengannya. Itulah tadi tazkirah pendek untuk saudara hayati bersama. Saya tak pandai sangat soal agama, tapi bila saya tengok ada kiriman-kiriman, jadi kita memanfaatkan bersama, saudara, ya. Baik. E-commerce jangan lupa. Boleh hubungi Al-Azhar sekarang ni dengan sibuk dengan dia punya produk-produk minyak wangi-wangian haruman daripada negara Arab, termasuklah aroma untuk bilik, untuk rumah kita dibakar, bakar ataupun minyak atar dan sebagainya. Boleh berhubung dengan Azhar
011-330-41241, 011-330-41241, dan jangan lupa renang tok serta bahu berdal ibunya. Dan jangan lupa juga berhubunglah dengan Siti Fareha untuk saudara makna Datuk apa jadi dengan Malaysia kini. Betul-betul cacat membuat sabar ni saudara ya. Dan berhubunglah dengan Siti Fareha 017-711-4300, 017-711-4300. Siti Fareha, dendeng manis Siti Fareha. Saudara boleh mengiklankan produk saudara, berhubunglah dengan Siti Fareha ataupun Azhar. Okey saudara, itulah e-commerce yang pendek saja. Baik, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kita harus menyuarakannya saban malam. Biar mereka jemu mendengar, mudah-mudahan mendapat rahmat. Kita menuntut supaya warga yang dinafikan hak mereka itu dapat diberi pengadilan. Ya saudara. Dan kita harus berpesan, tak salah kita saling berpesan-pesan supaya pimpinan kerajaan ingat, kalau berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt. Sebab itu kita merasakan jalan terbaik adalah dibuka parlimen supaya berlaku semak dan imbang. Jangan bukan boleh buat sembarangan saja. Ini wang negara saudara. Baik, tajuk malam ini adalah kemelut yang tak sudah. Kemelut yang tak sudah. Okay. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Pak Darus membaca hikayat, minum kahwa, menghibur lara. Bahaya virus, pengkhianat rakyat, boleh membawa runtuhnya negara. Ini saudara Pak Nazir kita mengingatkan kita, itu bahaya, itu virus pengkhianatan terhadap negara itu. Mereka berkhianat pada rakyat, akhirnya negara yang tergadai. Dan kata Pak Nazir lagi, rumah bertingkat di Seri Aman, di medan rapat kanan dan kiri. Wang pangkat menjadi idaman, sudah dapat sombongnya diri. Dia pula mengingatkan bahawa mereka mengidamkan untuk pangkat, jawatan dan kekayaan, tapi bila mereka memilikinya, mereka menjadi sombong. Itu saya suka tuan-tuan Pak Nazir ni. Kadang-kadang pembayar maksudnya indah bahasanya, dan beliau menegur pun dalam keadaan yang tidaklah orang kata teruk sangat. Cara menegur begitu bersopan saudara. Malam ni saya nak baca sikit puisi sahabat saya daripada Kota Baru, saudara Muhammad Azmi dihantar. Saya kata cantik juga puisinya. Izinkan saya membaca lebih kurang 1-2 minit. Iaitu tajuknya adalah Golongan Kayangan versus Gulungan Melukut di Tepi Gantang. Apa kata saudara Muhammad Azmi? Golongan kayangan pergi ke mana-mana, semua dipandang seolah bebas lepas, tiada yang halang. Apa yang diingini dan dihajat mudah saja dapat. Di hari jadi, hari raya, berpuluh beratus ucapan. Demam sesemua pun ditanya dan dirisau kawan. Masyarakat lebih pandang dan ingat kepada pangkat dan darjat, apatah lagi jika punya gelaran dan pangkat. Gulungan melukut di tepi gantang, jika datang pun tiada yang pandang, jika pergi tiada yang peduli, datang pun tidak bertambah seri, jika tiada pun tiada yang rugi. Hari jadi, hari raya, tiada yang ingat, tiada ucapan, tiada pun kata semangat. Sakit demam, tiada yang peduli, hanya berserah kepada Ilahi. Itulah resam, itulah kebiasaan yang terdapat dan diamalkan. Walaupun kita telah bertamadun, tapi hanya kata-kata atau buat labun. Baik agamawan atau bangsawan, masih berlaku amalan antara dua derajat dalam kehidupan. Itu kiriman daripada saudara Muhammad Azmi. Sudah menyindir antara golongan kayangan dengan golongan marhain rakyat. Kalau kita datang ke rumah pun orang tak nampak, orang tak peduli. Tapi kalau mereka orang besar ni, orang-orang kayangan ni sakit demam pun semua orang kelang kabut. Jadi kita ni tak tahulah saudara, itulah hukum. Jadi kita harus merubah semua tu. Bagi saya, sama ada mereka bergelar orang kayangan ke, orang hebat ke, bagi saya mereka sama di sisi Allah. Yang penting di sisi Allah adalah ketakwaan dan amalannya. Saudara ya.
Jadi baik, sebelum saya memberi pencerahan seterusnya, mereka yang menyunting semula live dan masuk ke channel YouTube saya ini adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan dilakukan oleh mereka. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas komen ataupun suntingan yang dilakukan. Ya. Sila pastikan anda berfikir panjang. Terima kasih Baba Hamdan bagi bunga ke bagi pokok pada saya tu. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Sekali lagi, saya ingin menegaskan di sini bahawa prinsip kita dalam bersiaran adalah we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya berhak untuk memberi pandangan, saudara berhak untuk menerima ataupun menolak. Begitu juga saudara berhak memberi pandangan pada saya dan saya berhak untuk menerima ataupun menolak. Prinsip ini mesti kita pegang supaya kita jelas. Jangan bila saudara terasa mungkin saudara menyokong seseorang itu, kalau seorang itu terkena dengan saya, bila saya sentuh, anda marah saya. Tak boleh. Bagi saya fakta. Saya berbicara hanya tentang fakta. Tidak ada andaian dan sebagainya. Ya saudara, jadi kadang-kadang saya melihat kalau benda tak betul, saya kena kata tak betul. Itu prinsip yang saya pegang dari dulu lagi. Saudara kena ingat, latar belakang saya sebagai seorang jurnalis, bercakap yang benar, berdasarkan pada 5 perkara, iaitu siapa, di mana, mengapa, kenapa dan bagaimana. Jadi sebab itu saya harus memberi pencerahan dengan jelas supaya anda semua dapat memahami situasinya. Ya, saudara. Sekarang kita masuk bab nukilan hati. Ini nukilan hati, cetusan hati. Sebab saya terbaca kenyataan brother, kita panggil dulu brother lah, dari pemimpin besar daripada Libya, itu Muammar Gaddafi. Pernah satu ketika di bangsa-bangsa bersatu, Muammar Gaddafi melontarkan kenyataan. Dan kenyataan ini mereka katakan dia gila. Tapi sebenarnya apa katanya? Mereka mencipta vaksin. Artinya Muammar Gaddafi sudah tahu. Mereka mencipta vaksin sebelum menjualnya kepada kita. Mereka berpura-pura mengolah waktu atas alasan mau mencari sumber perubatan yang telah mereka persiapkan sebelum ini. Selepas itu, mereka membuat pengumuman memiliki ubat dan menjualnya kepada anda. Semua ini untuk membolehkan mereka mengaut keuntungan berlipat ganda, meskipun sehingga mengorbankan nyawa warga dunia. Ini dilontarkan oleh Muammar Gaddafi di Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu di New York pada tanggal 24 September 2009. 12 tahun yang lalu, Muammar Gaddafi telah menyatakan bahawa mereka sudah pun ada menyiapkan vaksin. Dan vaksin ini baru kita dengar sekarang. Sedangkan tapi 2009 Muammar Gaddafi dah menyatakan ada vaksin yang direka cipta oleh mereka-mereka, puak-puak mereka. Tentulah beliau menghalakan tujuan kepada negara Amerika dan Israel. Shah Khazai gangguan PN saya tak tahu. Gangguan memang saya kadang-kadang mereka nak ganggu lah, nak buat macam mana ya. Saudara Ali Ghani apa khabar? Waalaikumsalam Sri. Yim sangkut-sangkut tak apalah saudara. Kalau sangkut-sangkut lepas usai bicara ini saudara masuk dalam YouTube insya-Allah. Puan dah panas dah punggung. PN dah panasnya Yazid. Saya tak tahulah dia nak marah-marah lah. Jadi sekarang ini persoalannya sekarang ni, kenapa pimpinan masih berhelah? Negara kita menghadapi krisis sebenarnya. We are in the mid of krisis. Krisis kita tentang serangan COVID-19, tentang merudumnya ekonomi kita. Jadi persoalannya kita bertanya, kenapa rakyat pun bertanya? Rakyat yang duduk di hujung desa pun bertanya, kenapa mereka tidak mahu membuka parlimen? Apa muslihat? Apa yang menyebabkan parlimen tak mahu dibuka? Soal ini menimbulkan tanya kepada rakyat. Jadi kenapa parlimen tidak bersidang untuk dibincangkan dari perspektif kedua pihak, antara pembangkang dan pentadbir? Kerana daripada 220 orang dah meninggal, 220 pemikiran itu tentulah boleh dicanai sesuatu yang baik. Takkan hanya satu orang saja boleh merumuskan segala-galanya. Takkan masalah negara ini nak diserahkan pada pemikiran seorang Perdana Menteri saja yang diragui keabsahannya, yang diragui dia punya pemikirannya. Saudara, ini masalahnya yang bertanya, kenapa? Why? Kenapa kerajaan tidak mahu berbincang
dan bentangkan di parlimen setiap tindakan. Kenapa? Kenapa pintu bangunan parlimen ini ditutup rapat? Sepatutnya pintu parlimen dibuka kepada wakil-wakil ahli parlimen. Kita menghantar wakil-wakil kita sebagai wakil rakyat. Sebab itu kita panggil mereka dengan gelaran yang berhormat. Mereka menjadi wakil kita untuk membincangkan untung nasib rakyat di parlimen. Kenapa pintu ditutup rapat sehingga mereka tak boleh masuk? Ini satu pengkhianatan pada rakyat. Jadi sebab apa? Sebab itu persoalan sekarang ni kan di tengah rakyat bertanya, kenapa parlimen tidak bersidang? Bencana, musibah yang melanda negara tidak boleh ditangani oleh seorang. Ini bencana, ini musibah negara sekarang ini memerlukan buah pemikiran yang ramai yang akan disantun satu persatu supaya dapatlah yang kata bulat air kan apa bentuk, bulat manusia kan mufakat. Yang molek itu kendi, yang lerik itu kendi, yang yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Jadi kita menyantuni semuanya di parlimen lah tempatnya. Tetapi kenapa mereka tidak mahu untuk mewujudkan parlimen itu atau mengizinkan parlimen bersidang? This is a big problem yang kita nak tanya. Jadi mereka yang berada di anjung kuasa sekarang ni masih mahu membiarkan rakyat bertanya-tanya. Dan sebab itu saya katakan, akhirnya rakyat akan marah pada UMNO. Kerana yang bertanggungjawab bersetuju meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, UMNO juga terlibat sama. Sebab itu saya bercakap, Presiden UMNO kena terima. Beliau juga mempunyai saham. Datuk Seri Najib juga punya saham kerana menandatangani persetujuan meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang hari ini beliau tak mahu buka parlimen. Kalau dia kata okey kita adakan persidangan, tak ada masalah. Tapi dia tak mahu. Jadi kedegilan itu kerana anda tidak mahu mengkaji siapa dia. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan yang bawa mereka kurang alhamdulillah. Dari awal lagi dia tak terima. I will never accept him as a Prime Minister. Saya tanya kenapa? Kerana dia pemalas. Kerana pemikiran tak boleh dipakai katanya. Itu keadaan saudara ya. Jadi sekarang ni saudara, masalah yang kita hadapi, kenapalah kita ni masih membiarkan keadaan begini? Jadi ahli-ahli parlimen daripada UMNO, laksanakanlah tuntutan daripada rakyat. Ini masalahnya. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Saudara Amy Sharif, dan entah juga saya malam tadi. Dia kata kerana nak kuasa, nyawa dan keselamatan rakyat diperjudikan. Hanya kerana mahu mengejar kuasa, hanya kerana untuk mempertahankan kuasa, maka nyawa dan keselamatan rakyat diperjudikan. Jika dibandingkan dengan pemimpin Israel, katanya pemimpin ini lebih berjati diri dalam menjaga kepentingan kaum mereka. Yang zalim itu pun dia mereka jaga kepentingan kaumnya. Kita ni mereka tak jaga langsung. Saudara, saban hari kita tak dapat tahu, tengok macam mana mereka membunuh, meratah nyawa umat Islam. Tapi mereka menjaga warganya. Kita sini macam mana? Sebaliknya biar kita tak pelajar. Kita tidak belajar dengan cara dan visi perjuangan pemimpin orang di luar sana. Kita lebih mengutamakan duit. Pimpinan kita lebih mengutamakan wang. Lebih pentingkan ekonomi dalam saat genting begini. Macam semalam, Datuk Mariah kata kalau kita tutup kilang-kilang, rosaklah ekonomi Selangor. Ini keadaannya. Dalam saat kita terpaksa memilih nyawa dengan duit, pemimpin kerajaan lebih mengutamakan duit daripada nyawa rakyat dan kehidupan bangsanya. Dan kata Saudara Amy Sharif, dia kata Kerajaan Perikatan Nasional dilihat lebih rela membiarkan tentera COVID membunuh rakyat. Kerajaan yang sewajarnya menutup negara daripada sebarang gerak kerja ekonomi dalam tempoh seketika telah menolak tindakan semua itu. Walaupun itulah langkah paling berkesan dalam memusnahkan COVID. Kenapa itu jadi pilihan kerajaan? Kerana kerajaan tamak duit dan takut hilang pendapatan. Nah, akhirnya sekarang ni kita bergelut dengan masalah ekonomi. Akhirnya masalah juga. Sebab itu saya ingin menyantuni tulisan Datuk Fuad Zakasi. Dia kata Kerajaan Perikatan Nasional didesak supaya melaksanakan moratorium automatik hingga ke hujung tahun 2021.
Sepatutnya sekarang ni apabila COVID datang 3.0, masih ramai yang belum dapat pekerjaan. Mereka sekarang ni kesan daripada COVID PKP 1.0 kemudian naik 2.0, mereka ramai yang mengalami kehilangan pekerjaan. Dan bila datang PKP 3.0 bertambah lagi. Jadi mereka tidak mempunyai pekerjaan. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai pekerjaan, sewajarnya kerajaan janganlah ikut cakap Nur Syam daripada Governor Bank Negara. Patutnya keluarkan arahan semua bank mesti memberi moratorium. Ini tidak, rakyat hidup tersepit. Dan saya tak tahu apa jadi dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Apakah sudah tuntas 10% permohonan untuk mengeluar daripada simpanan mereka. Dan kali ini duit dah habis, kalau nak minta lagi, wang-wang mereka, bukan wang kerajaan, bukan wang milik kumpulan wang simpanan pekerja. Wang yang mereka calonkan. Kalau dah dikeluarkan itu lagi, kalau 10% minta, cuma dia bagi 5% saja. Bakinya kena diberi lagi. Ini bukan duit mereka. Mereka kena bagi. Dan saya berseru pada pimpinan kerajaan memikirkan agar mereka dapat mengeluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab kata Datuk Fuad Zakasi, Bank Negara Datuk Nur Syamsiah Yunos tidak setuju moratorium automatik dilaksanakan. Tapi hujah Nur Syamsiah bahawa sektor ekonomi masih beroperasi walaupun PKP 3.0 dilaksanakan di seluruh negara. Ini keadaan saya. Kerajaan boleh sahaja memutuskan segolongan mana yang layak ditawarkan moratorium secara automatik. Syarikat besar dan jutawan bolehlah dikecualikan. Jika kita tidak ada moratorium automatik, rakyat yang terjejas teruk akan berhadapan dengan karenah birokrasi bila berurusan sendiri dengan pihak bank. Jadi malangnya sejak parlimen digantung, rakyat yang terjejas ketiadaan saluran supaya nasib mereka terbela. Bila parlimen digantung, rakyat tak ada saluran lah untuk menyalurkan hasrat hatinya kepada pihak pemerintahan kerajaan. Ini masalah saya. Itu yang saya nampak. Baik, kita sentuh sedikit tentang Palestin. Malam saya sebagaimana yang saya janji, tentang Palestin ni saya cuma menceritakan 3-4 siri. Pertama sekali kita nak tahu tentang sejarah Palestin ni, supaya kita faham. Bila orang bercakap tentang Palestin, kita faham. Mungkin ada yang dah tahu. Kalau ada yang tahu tu, bolehlah rest dulu, minum kopi, makan kuih raya. Sebab saya nak bagi pencerahan tentang asal-usul tentang Palestin dan Yahudi ini. Kisah bermula dengan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda Adam punya anak bernama Nabi Ishak. Jadi bermula daripada Nabi Ishak lahir kaum Bani Israel. Nabi Ishak dan anak bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub pula mempunyai 12 orang anak. Ini berdasarkan pada Al-Quran, surah Yusuf ayat 4. Ya. 12 orang anak Nabi Yakub ni melahirkan 12 suku dari Bani Israel kemudiannya. Jadi antara anaknya termasuklah Nabi Allah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf adalah Quran. Kemudian cerita Nabi Yusuf ni memang semua orang tahu tentang bagaimana bintang 7 yang mengada sebagainya. Jadi Nabi Yusuf mendapat posisi penting dalam kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Puak Hyksos. Baginda alaihissalam menjaga pembendaraan negara Mesir. Akhirnya cerita seluruh ahli keluarga Baginda alaihissalam tinggal bersamanya di negeri Mesir. Ya? Nabi Yusuf wafat. Masa berlalu ratusan tahun. Dia bukan imediat. Ratusan tahun masa berlalu, Puak Hyksos dikalahkan oleh Ramses I, iaitu Firaun. Bermula era pemerintahan kaum Kibiti dengan pengenalan nama Firaun. Ketika ini, Bani Israel, tinggalan Nabi Allah Yusuf, diseksa dan dibunuh akibat mimpi Firaun bahawa kerajaannya akan musnah dari tangan Bani Israel. Kemudian lahirlah Nabi Musa yang duduk menetap di istana Firaun. Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada Firaun dan ditemani oleh adik kandungnya iaitu Nabi Harun. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel keluar dari Mesir sambil dikejar oleh tentera Firaun. Firaun mati tenggelam. Bani Israel terselamat. Mereka menuju ke Palestin dan diarahkan oleh Allah SWT berperang melawan kaum Jabarin yang membuat kerosakan di Palestin. Itu peringkat awal saudara ya. Jadi besok kita sambung lagi tentang apa yang pencerahan tentang asal usul Israel ataupun Yahudi di Palestin saudara. Sebab kerana saya nak bagi tahu bahawa di Israel, di Palestin itu sekarang ni umat Islam berperang sama sendiri antara puak yang macam kita ni, antara Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional.
di sana pun sama antara Fatah dan Hamas. Oleh kerana mereka berbalah sama sendiri, maka kumpulan yang ditaja oleh Israel itu kumpulan Fatah yang diperakui, maka mereka mudah untuk meratah nyawa, darah, air mata rakyat warga Palestin. Dan kumpulan Fatah ini tak tahu je. Dan kumpulan Fatah ini didukung oleh puak-puak lebih Arab. Kerana Israel mengiktiraf Fatah. Sedangkan yang betul-betul berjuang hari ini adalah kumpulan puak Hamas. Sebab kita warga cinta damai, kita menyokong perjuangan Hamas untuk membela dan mengembalikan semula bumi Israel itu kepada warga Palestin. Dan kita mahu supaya Masjidil Al-Aqsa ini bebas dari barang kuasa yang mahu menguasainya. Kerana sekarang ini puak-puak Israel mahu menguasai Masjid Al-Aqsa. Apabila mereka berjaya menguasai Masjid Al-Aqsa, mereka akan turun untuk menguasai Mekah dan Madinah. Ini impian mereka. Jadi kita sambung lagi malam esok berhubung dengan tentang kedudukan di Israel. Sebab hari ini saya melihat ada dapat kiriman tadi bahawa ada 2 buah perkampungan yang ditawan oleh Israel akhirnya berjaya ditebus oleh puak-puak daripada kumpulan Hamas. Alhamdulillah, tentera Qassam sudah berjaya. Tetapi bagaimanapun taruhannya di kawasan Gaza ini terus bergolak dan air mata, darah masih lagi mengalir di bumi Palestin. Jadi saudara, sebagai warga cinta damai, kita harus bersimpati dengan saudara kita di sana. Eloklah kita menghantar kiriman melalui iCare Palestin. Dermalah berapa yang saudara ada. Lain yang tidak mampu kita lakukan, nak pergi nak perang mana boleh, saudara. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan sambil berdoa. Kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT segera mengirimkan tentera-tentera ababil. Ababil peristiwa apabila Abraham mau menyerang ke kota Mekah dulu, maka Allah turunkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu daripada neraka dan dijatuhkan di atas tentera Abraham. Akhirnya mereka menjadi daun-daun seperti dimakan oleh ulat. Ini kita berdoa kepada Allah SWT. Tunjukkanlah kekuasaan sekali lagi di tanah Arab, saudara ya. Baik, saudara. Balik kepada negara kita ni. Saya sebenarnya dalam suka ada sedih. Ya, ada syukur, ada rasa terkilat. Kita bersyukur bahawa bunga-bunga apa yang dialami, kemelut perbicaraan yang dialami oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sudah nampak bunga-bunga yang ada kebenaran. Tapi bagaimanapun kita marah sebab tuntutan, kalau saya lihat tular dalam media sosial, peguam kepada Datuk Seri Najib, Tan Sri Shafie Abdullah, dia masih menuntut kenapa Tan Sri Izzati tidak diizinkan untuk hadir ke mahkamah untuk menghadapi persoalan, sebab tim kumpulan pembela Datuk Seri Najib nak tahu, dan seolah-olah pimpinan masih melindungi Tan Sri Izzati untuk dibawa ke depan. Dan kita juga rakyat cinta damai, kita rakyat yang mahukan supaya setiap keputusan mahkamah itu telus dan dilihat adil. Kita mahu supaya Jolo dibawa ke muka pengadilan juga. Kita juga mahu menuntut supaya Nek Faizal juga dibawa ke muka pengadilan. Ini bila berbicaraan tentang YNDP hanya terurus kepada seorang, iaitu Datuk Seri Najib dan keluarganya. Dan di sinilah rakyat melihat bahawa keadilan tidak ditegakkan secara tuntas. Jadi ada percaturan, seolah-olah percaturan politik. Ini persepsi rakyat. Kita bukan nak menghina mahkamah. Kerana perjalanan perbicaraan hanya tertumpu pada seorang, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, seorang. Sedangkan Jolo tidak dibawa ke muka pengadilan. Sedangkan Nek Faizal tidak dibawa ke muka pengadilan. Sekarang ini timbul pula Izzati, Tan Sri Izzati, mantan Gubernur Bank Negara, juga tidak dibawa ke muka pengadilan kerana ada sudah pun jelas dan nyata wujudnya keluarga Tan Sri Izzati yang menerima habuan ataupun menerima wang daripada Jolo. Yang ini dibicarakan di Singapura dan ini tidak boleh nak jawab, siapa pun tak boleh jawab. Tapi dalam keadaan begini, takkanlah satu orang saja. Kenapa dijuruskan hanya pada Sri Najib? Nak hukum semua. Sebab itu saya katakan, rakyat mengakui no one is above the law. Tidak ada sesiapa pun mengatasi undang-undang. Tapi kenapakah pimpinan hari ini masih berdolak-dalik? Kenapa satu orang ni saja? Jadi seolah-olah sekarang ni
segala kebejatan itu dihalakan bersama. Saya bukan nak membela Najib, tidak. Saya tidak terlintas. Bagi saya, kita nak dengar apa saja perbicaraan. Tapi biarlah perbicaraan itu dengan jelas dan tuntas. Dan tidak ada sebarang usaha untuk menginaya seseorang. Kalau tidak nak dinaya lah. Jolok kaya raya, hidup senang lenang, hidup dengan bintang filem apa semua. Beli arak pun satu botol arak tu beratus ribu. Duduk hidup mewah, semewah-mewahnya. Dan hari ini bebas. Kenapa pimpinan negara boleh mengizinkan begini? Nek Faizal kita tak tahu ke mana hilang lesak. Kita mempunyai aparatus di seluruh negara. Di setiap negara yang kita mengadai hubungan diplomatik, kita ada attaché. Kita ada pegawai polis, kita ada pegawai tentera, kita ada pegawai risik. Dah ramai. Boleh cari. Dan kalau nak bawa extradite mereka ini, boleh menggunakan atas persetujuan antara negara dengan negara. Boleh dibawa. Kenapa tidak dibawa? Persoalan ini perlu dijawab. Saya bukan nak membela, tapi kita mahu supaya keadilan ini ditegakkan seadil-adilnya. Kalau selagi itu, orang akan melihat, rakyat akan melihat bahawa adanya pembicaraan yang terpilih, bahawa adanya pembicaraan yang nak mengenakan. Dan apa yang berlaku hari ini? Hari ini dalam pembicaraan tentang ini usaha pihak pemerintah, pihak kerajaan mahu melucutkan hak wang bernilai 114 juta yang disita daripada kediaman Datuk Seri Najib. Ternyata bahawa Mahkamah Tinggi telah mengatakan tak boleh. Bahawa wang itu tak boleh disita begitu saja. Mana hendaklah dipulangkan balik pada Datuk Seri Najib. Kerana ini tidak mengikut saluran yang jelas. Apa katanya? Hari ini selepas mahkamah memutuskan bahawa kes permohonan kerajaan persekutuan untuk melucut hak wang 114 juta yang dipercayai milik YNDB ditolak oleh Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin. Tapi dalam culipannya di media sosial, Datuk Seri Najib menyatakan tiba-tiba dia kata pegawai mahkamah tidak lagi membenarkan sidang media diadakan dalam bangunan mahkamah. Ini juga saya nak persoalkan. Jadi untuk itu sidang media Datuk Seri Najib dan peguamnya terpaksalah dipindahkan untuk diadakan di bawah pokok dalam kawasan tempat letak kereta. Saya rasa adakah ini cara kita melayan seorang mantan Perdana Menteri? Tak, maaf saya. Selalunya lepas sidang mahkamah, selepas pembicaraan di luar dalam bangunan mahkamah, maka orang bela akan boleh memberi keterangan. Kalau orang sudah dibebaskan, dia boleh memberi keterangan. Tapi kali ini pegawai-pegawai mahkamah mengikut culipan yang ditulis oleh Datuk Najib, dan saya lihat, saya menggeleng kepala. Bagaimana beliau tidak diizinkan untuk memberi kenyataan media dalam bangunan mahkamah, bukan dalam mahkamah. Apa salahnya berteduh di bawah atap? Kononnya istana keadilan. Jadi apakah pihak yang jatuh ini pentadbir mahkamah marah kerana kebebasan ini, kerana kes itu telah pun dimenangi oleh pihak Datuk Najib. Maka terpaksalah beliau dan peguamnya mengadakan sidang media di bawah pokok. Bagi saya, it is a mockery. Kenapa seorang mantan Perdana Menteri jadilah macam mana di Perak buat sidang bawah pokok? Kali ini persidangan Dewan persidangan untuk penjelasan apa yang berlaku di mahkamah diadakan di bawah pokok. Saya rasa this is not the way. Macam mana sekarang ni? Yang menjaga mahkamah, menteri yang menjaga mahkamah adalah lebay-lebay tu. Lebay daripada pas. Beliau boleh bercakap, janganlah begitu. Dia seorang mantan Perdana Menteri, kena layan. Kalau kita nak menghormati mereka, janganlah, mereka ni bekas menteri, mereka ni bekas menteri besar, mereka ni bekas ketua menteri. Jadi kalau dah tak ada jawatan, bukan kenanglah jasa, takkanlah langsung tak ada jasa. Ini gambaran yang saya lihat. Saya sedih melihat bahawa terpaksa buat press conference di bawah pokok. Saya heran. Benci sangat mereka. Asal nama Datuk Najib ni benci. Saya bukan mau membela, tidak. Bagi saya, no one is guilty unless proven by the court. Dan hari ini mahkamah kena tak boleh. Tak boleh nak disita wang itu. Kena dipulangkan balik. Sebab keadaan-keadaan sebegini membuatkan kita merasakan bahawa macam ada unsur-unsur penekanan. Dalam keadaan begini, saya ingin bertanya, mana perginya Menteri-Menteri UMNO?
Menteri-menteri UMNO yang dulu cium tangan Datuk Najib, yang dulu kalau cium kaki pun sanggup, meletakkan harapan sepenuhnya supaya Datuk Najib ada belas ihsan, supaya Datuk Najib boleh melantik mereka sebagai menteri, bagi mereka peluang bertanding sebagai rakyat. Hari ini mereka dimalukan. Datuk Seri Najib kata tak boleh buat konferensi dalam bilik dalam kawasan mahkamah. Pergi ke bawah pokok sana. Itulah umpamanya. Dan mereka boleh diam diri. Apalah salahnya? Orang faham, menteri faham, Datuk Ismail Sabri. Menteri Kanan takkan tak bercakap dengan Takiuddin. Labai apa-apa tu. Apa buat macam ni? Jangan gitu. Dia orang kaya 4, dia faham. Dan mahkamah dah buat besar begitu. Janganlah begitu. Ini gambarannya, saudara. Saya bukan nak membela. Bagi saya, mahkamah dah buat keputusan. Tak boleh kita melayan begitu. Besok kalau benar dia bebas, macam mana? Yang masalahnya kita kadang-kadang ni kita lupa kuasa Allah SWT. Apabila kita berada di atas tu, jangan merasakan diri kita di atas segala-galanya. Dan kalau kita benci dengan seorang pun, janganlah benci habis-habis. Almarhumah ibu saya selalu pesan, kalau kamu benci pada seorang tu, jangan benci habis-habis. Dan satu hari mungkin kamu akan sayang. Kalau kamu sayang seorang tu, jangan sayang habis-habis. Kerana mungkin satu hari kamu akan benci. Itu gambarannya. Hidup kita ni sepatutnya berhemah. Jadi, ahli-ahli Parlimen UMNO, saya menuntut supaya anda bertanya kepada Menteri Lebai PAS tu, kenapa dilayan pimpinan UMNO sebegini rupa, dan beliau masih lagi ahli Parlimen. Datuk Seri Najib masih lagi ahli Parlimen walaupun kes masih berjalan. Kenapa? Tak boleh buat. Tak boleh buat press conference dalam bangunan mahkamah. Bukan dalam mahkamah. Apalah salahnya tarik ujung? Kerana itu istana keadilan. No, tidak. Keluar. Syuh, kata orang Arab. Begitulah umpama saya. Itulah layanannya. Dan saya itulah saya bertanya bahawa tentang menteri ahli Parlimen UMNO. Sebab Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein berkata pejabat keuangan negara gagal membuktikan kebarangkalian kemungkinan wang itu dari wang Libby. Datuk Najib dah bagi tahu berkali-kali, duit yang disita itu adalah wang baki daripada pilihan raya yang dibawa daripada pejabat Perdana Menteri, simpan ke rumah dia. Masa itu baru pilihan raya, dah kalah. Takkan nak biarkan duit itu dalam pejabat Perdana Menteri. Itu duit milik UMNO. Bawa ke rumah, terus disita. Belum lagi nak buka kira-kira. Sebab wang-wang itulah merupakan wang derma daripada sahabat, daripada tokoh-tokoh korporat, daripada... Biasalah bila tampilan raya ni diizinkan. Wang itu diizinkan oleh negara kita ni. Sebab itu parti-parti mana pun boleh mendapat suntikan wang daripada siapa saja yang percaya dengan perjuangan mereka. Sama ada parti PAS pun dapat juga suntikan wang, parti DAP juga dapat suntikan wang, parti PKR dapat suntikan wang, parti PBM juga dapat suntikan wang, apatah lagi UMNO yang waktu itu memerintah. Jadi wang-wang itu lebihan, lebih kurang 114 juta itu lebihan tu bila dah kalah, terpaksa keluar daripada kediaman resmi di Putrajaya, bawa lah duit tu pergi ke rumah dia di kediaman dia di Pavilion, dan waktu itu juga disita. Belum berseminggu. Ini keadaan saudara. Jadi kita mengharapkan supaya di masa-masa mendatang berhati-hatilah. Jangan kita fikirkan diri kita saja. Sebab itu dalam satu kenyataannya Datuk Seri Najib menyatakan Hakim Muhammad Jamil berkata Jabatan Peguam Negara gagal membuktikan. Jadi alhamdulillah lah katanya kebenaran memperoleh kemenangan hari ini. Hakim putuskan kerana tersebut tidak boleh disita kerajaan. Namun, peguam saya percaya kerajaan akan file permohonan. Dan kita yakinlah benda ni mereka file permohonan. Jadi masih lagi bertali temali lagi kes ni. Bukan selesai saja. Warga UMNO jangan fikir 114 juta itu dah boleh masuk tabung UMNO. Tak. Masih ada lagi bertelo-telo, bertolo-tolo. Masih lagi tali temalinya belum tuntas. Itu keadaannya saudara ya. Dan saya melihat, okey, sebab itu dalam waktu yang sama 3 hari dulu bahawa isteri Datuk Seri Najib, ini Datuk Seri Roslan Mansor telah pun memfailkan laporan polis. Ini lebih serius. Kerana orang yang dilantik sebagai
pendakwa raya tidak mempunyai kelayakan. Bukan tidak mempunyai kelayakan dari segi undang-undang, dia tidak mendapat hitam putih daripada pejabat peguam negara. Dan artinya dia berbohong di mahkamah. Ini jelas. Sebab itu bila pembantu pada Datuk Seri Rosmah, Mansur membuat laporan itu di Balai Polis Dawang Wangi berhubung dengan 2 affidavit Tommy Thomas bertarikh 11 Mei yang berkaitan dengan batalan perbicaraan, dan di mana kita kita dipahamkan bahawa Tommy Thomas kata dia ada bagi keluar ke arahan, sedangkan tidak ada arahan. Mahkamah tidak boleh mengikut arahan mulut, dia mesti ada hitam putih, dan tidak ada. Jadi Sri Ram yang Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya gagal untuk membawa hitam putih pelantikan daripada peguam negara. Ini lagi masalah besar ni. Artinya mahkamah kita sekarang ini diadili, dan ada orang pendakwa rayanya orang yang tidak ada merit. Macam saya kata dululah, tiba-tiba satu orang tahan kita tengah jalan. Saya nak saman awak. Pasal apa? Ni kesalahan jalan raya. You siapa? Saya polis. Dia mesti menunjukkan kad identiti dia sebagai pegawai polis. Mesti ada tauliah dia sebagai pegawai polis yang boleh mengeluarkan saman. Bukan boleh saman sembarangan orang. Ini terus berbicara. Ini Saudara Ismail Muhammad, betul, kejahatan. Ini satu dendam. Yang saya melihat bahawa ada dendam dan bertali-tali. Bukan hanya Datuk Seri Najib saya kena. Lepas Datuk Seri Najib kena, Datuk Seri Rosmah, lepas Datuk Seri Rosmah, anak dia. Lepas itu anak Datuk Seri Najib. Lepas bertali-tali temali selagi kes 1MDB ini tidak selesai. Sebab itu kita menuntut supaya isu 1MDB ini bawa segera dulu. Kita nak tutup dah kes ni. Enough is enough. Kita tak mau lagi mendengar berbulan-bulan, bertahun-tahun kes ni. Kalau ikut perjalanan 10 tahun tak selesai. 10 tahun kes ni tak akan selesai. Jadi apa yang kita harapkan, pimpinan kerajaan gunakan segala aparatus, arrest all, semua sahaja yang ada sangkut paut dengan 1MDB, bawa ke mahkamah. Dan kita dengar. Selesaikan dalam masa 2 bulan, 3 bulan. Baru jelas. Ini kes ni belum lagi ni. Ini baru kes SRC. Belum lagi kes 1MDB. Saudara, ini amat memalukan. Kenapa pimpinan kerajaan mengizinkan suasana begini? Macam dalam filem Tamil tu, bukan lagi filem Tamil, saya tak tahulah. Kanun. Kalau filem itu start kanun tu hukum. Itu keadaannya. Saya melihat bahawa keadaan ini sepatutnya lebay-lebay yang ada dalam kerajaan tu bercakap, enough is enough. Jadi warga UMNO yang duduk dalam kabinet bercakap, ini tidak. Sebab itu sekarang ni saya juga mendapat kiriman daripada seorang teman. Dia datang daripada orang Pahang. Dia tak faham. Dia kata Pahang ni tempat dia mau dia Tuan Agong kita lah, asal. Agong kita sekarang ni adalah Agong dari Pahang. Yang lalu adalah Agong daripada Kelantan. Timbalan yang Tuan Agong adalah Raja Teman, Sultan Temayuk. Lepas ni esok insya-Allah kalau naik tu Sultan Teman pula jadi Agong ya. Ni sekarang ni Raja daripada Pahang gilirannya. Selalu saya katakan bahawa jawatan Agong kita ini dia equal among equal. Dia bukan supreme. Sebab kadang-kadang bila saya berbicara dengan teman-teman daripada gulungan peguam, mereka tak bersetuju. Saya kata it is not supreme, it is paramount. Konsepnya paramount, equal among equal. Nak teman terjemahkan dalam bahasa Melayu pun tak dapat. Maka hanya mereka yang tahu soal undang-undangnya tahu, iaitu equal among equal. Artinya kuasa agung sama dengan kuasa raja-raja Melayu. Ini keadaannya ya saudara. Saya kena perjelaskan supaya kita faham bahawa agung bukan supreme. Dia bukan seorang. Kalau gitu kalau nanti lepas tu anak dia nanti naik jadi agung lah. Tak. Dia ada majlis kali raja. Itu keadaannya ya. Dan jadi teman saya ni datang daripada Pahang, raja dia, dan dia menzahirkan kesalahan. Dia bukan kesal pada raja dia, tidak. Dia kesal pada keadaan yang ada hari ini. Yang dia mengharapkan sangat supaya tuanku campur tangan. Dan masih lagi belum ada tanda-tanda yang adanya keredaan yang diminta oleh rakyat supaya tuanku segeralah. Memang tuanku dah pun memberi penjelasan. Tuanku kata boleh adakan parlimen, tapi titah tuanku ini dilanggar begitu saja oleh pimpinan yang ada hari ini.
yang boleh disifatkan derhaka, sepatutnya boleh ambil tindakan. Tetapi itu yang dia kesal, sebab nak faham dia tengok raja dia derhaka orang, dia pun marah. Itu kena. Tapi dia kata apa yang diharapkan, dia kata segala kabarnya lah, dia kata apa yang diharapkan oleh rakyat untuk mendapatkan pembelaan seperti musnah. Jadi saya turut merasa kecewa katanya dengan apa yang saya dengar. Hampir pasti dia kata darurat akan disambung dengan Tan Sri Muhyiddin dikekalkan sehingga tahun 2023. Ini yang dizahirkan kepada saya. Dia kecewa. Artinya harapan dia bahawa darurat ini ditamatkan, parlimen dibuka balik. Sebab itu beliau kecewa lah. Titah baginda, titah raja dia tu seolah dilanggar oleh mereka. Sedangkan baginda Tuanku Agong kata boleh mengadakan sidang parlimen. Ini gambarannya. Sebab itulah dia berharap. Jadi dia amat berharap. Dia kata tolonglah Datuk suarakan harapan kami supaya ahli-ahli parlimen yang cintakan negara, yang cintakan bangsa kita ini bersatu hati. Tak usahlah berbalah apa semua tu, minta supaya parlimen diadakan dan selesaikanlah kemelut yang ada ini. Ini kemelut yang tidak ada kesudahan. Tidak ada noktah. Jadi kalau tunggu sampai tahun 2023 dengan keadaan yang hari ini bertambah parah. Akhirnya besok bila parlimen dibenarkan bersidang ataupun pilihan raya dibuat balik, naik kerajaan yang baru, pimpinan kerajaan baru, mungkin mereka tak mampu lagi, tak berdaya nak buat apa-apa lagi. Segala dah rosak. Sistem pentadbiran dah rosak. Kaki tangan kerajaan juga dah mula jadi sempang peranang. Nah ini keadaannya. Sebab itu kabarnya saya juga mendapat kabar bahawa kesan daripada ini mereka sedang mengumpul kekuatan untuk membuktikan pada Duli Yang Maha Agung bahawa pimpinan mereka masih diperlukan. Sebab itu bila tercetus isu tentang berlaku di Sabah, hari ini sudah ada gerakan usaha untuk scheme of thing pula berlaku di Sabah. Khawatir apabila di Sabah pimpinan PBS sudah berkecil hati dengan pimpinan Star. Jadi kalau PBS keluar daripada gabungan GPS Sabah, maka dia 7 orang. Kalau 7 orang keluar, dia menyertai dengan warisan, dah ada 36 kursi. Dan besar kemungkinan wakil rakyat daripada UMNO, macam saya katakan semalam, melompat 5-6 orang, maka kerajaan baru dibentuk di Sabah. Jadi untuk itu sekarang ini sudah ada kabar angin. Saya kesal daripada kabar angin bahawa dia sudah ada seseorang yang dilantik oleh pimpinan hari ini untuk melakukan scheme of thing di Sabah. Ada tawar-menawar, ugut-mengugut. Kalau kamu tak bersama, ada tindakan. Kalau bersama, ada habuan. Itu keadaannya. Jadi ahli-ahli wakil rakyat di Sabah kena berhati-hati dalam tawar-menawar ini. Dan dalam waktu yang sama begini sekarang ni, timbul pula sindrom penafian. Ini yang saya hairan, seperti macam ada orkestra. Hari ini keluar dalam sosial, ada konon-kononnya. Ini firma penyelidik 02. Firma penyelidik dalam internet mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin kekal sebagai pemimpin dengan mendapat sokongan sejumlah 51%. Saya bila tengok benda saya ketawa. Ini betul-betul tindakan yang bara sebarang-barangnya. Rakyat tengah mengamuk di bawah, kamu kata bahawa dia dapat 51%. Nak bandingkan pula kononnya dengan pimpinan daripada DAP Lim Guat Eng cuma dapat 30%. Kemudian Amanah Mak Sabu dapat 22%. Orang yang kamu buat bandingan tu pun Mak Sabu, Lim Guat Eng. Ini keadaannya. Sedangkan lupa ya, ada satu lagi laman web. Dia buat survey. Laman web untuk 2 jam, 3 jam pertama lebih kurang 1,500 orang. Dia kata siapa lebih popular. Pertama dia bagi Tan Sri Muhyiddin. Yang kedua, pemimpin Tanjung Rambutan. Yang pemimpin rambutan dapat 95%. Ini gambarannya. Jadi saya heran macam mana mereka boleh mengadakan sesuatu yang tak betul. Ini adalah sindrom penafian.
Kenapa dinafikan suasana begini? Apakah nak memberi gambaran pada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong bahawa Tan Sri Muhyiddin ini masih gah, masih popular lagi? Dah tak ada. Dah tak ada. Kemelut di Putrajaya masih belum ada kesudahan. Dan selagi Tan Sri Muhyiddin tidak segera meninggalkan Putrajaya, selagi itu benda itu berbolok-bolok. Benda itu masih lagi berkelang kibut. Sebab kepimpinan yang bukanlah tidak direstui, malah rakyat tidak melihat adanya kepimpinan. There is no leadership in the leaders. Ini masalah sekali. Tidak ada kepimpinan yang dapat dilihat daripada seorang pemimpin. Apa yang berlaku? Kata sekali, kata tunggu besok. Dan negara sudah diserang. 2 hari berturut-turut, rakyat sejumlah 6,000 mengalami jangkitan virus corona. Dan kita dah minta supaya adakan lockdown secara tuntas. Bertahun dah kita minta, berbulan-bulan dah minta. Kalau dah buat benda itu tak ada masalah. Dan kehidupan rakyat tak tak disantuni. Tenat ni sekarang ni. Saya dapat kiriman banyak ni. Tak termampu saya untuk menyantun satu persatu kiriman daripada teman-teman yang menyuarakan inisiatif mereka, menzahirkan kegelisahan mereka bahawa kehidupan yang begitu sukar hari ini. Mereka okey, pimpinan tak ada masalah. Tiap-tiap bulan jolok aja dekat dinding tu, keluar aja, jolok kad plastik tu keluar duit beribu-ribu. Sedangkan rakyat sekarang ini nak makan pun tak ada. Jadi fakta. Ini bukan bohong. Jadi sepatutnya adakan, saya khawatir apabila PKP ini dilaksanakan seluruh negara, ketika total lockdown, bagaimana pelaksanaan rakyat, kehidupan rakyat dibantu. Apakah dapat diberi bantuan sepenuhnya pada rakyat? Jangan kita biarkan rakyat terus berada dalam kemelut kehidupan. Jangan berpesta dalam air mata rakyat. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.